turut memainkan peranan penting dalam pertandingan akhir ini. Pengadil Subkidin yang begitu berpengalaman akan dibantu oleh Muhammad Rozali Yaakob dan juga Muhammad Kamil Tumin. Jadi kita harap pengadil-pengadil juga akan dapat menunjukkan corak pengadilan yang boleh dibanggakan, sesuatu yang mungkin tidak akan menjejaskan corak permainan kedua-dua pasukan. Mungkin bakal ingin menyatakan sesuatu sebelum sepak mula bermula. Memanglah satu perlawanan akhir yang penting dan jelas sekali nampaknya kemeriahan 45,000 penonton di Stadium Nasional Bukit Jalil ini menunjukkan bola sepak tetap satu lagi sukan utama di negara kita ini, dan sememangnya begitu bersemangat sekali penyokong-penyokong pasukan Perak dan juga penyokong pasukan Terengganu, pembesar-pembesar negeri, kerabat diraja negeri masing-masing menunjukkan sesuatu yang sehat sekali untuk bola sepak, dan kita harapkan perlawanan akhir Piala FA ini seperti juga dalam cup final yang sebelum-sebelum ini dapat terus mencetuskan satu semangat bola sepak yang tinggi. Jadi yang jelas Bakar, apapun spekulasi, apapun perang psikologi yang dilakukan oleh penyokong-penyokong dan juga pemain-pemain, saya kira yang penting yang akan kita lihat nanti ialah ketahanan mental pemain-pemain, terutamanya pemain-pemain muda, kerana sesungguhnya beraksi dalam final seperti ini bukanlah sesuatu yang mudah dihadapi, terutamanya tekanan yang diterima daripada penyokong-penyokong mereka sendiri. Melihatkan di segi tekanan dan di segi pengalaman mungkin berpihak sedikit pengalaman pasukan Perak ini, tetapi di segi persiapan dan juga semangat penyokong-penyokong dan juga penumpuan yang telah ditunjukkan, pasukan Terengganu tidak mahu menjadi the second best pada malam ini sudah pasti, dan juga mempunyai rekod yang cemerlang. Mereka pernah menewaskan, pernah melakukan satu kejutan ke atas Perak untuk Piala Malaysia, dan itulah yang mereka mahu lakukan pada malam ini juga. Okey Bakar, begitu juga dengan penonton-penonton. Subkidin sudah pun bersiap sedia untuk memulakan final Piala FA 2004 ini. Siapakah yang akan muncul sebagai juara hanya akan dapat ditentukan setelah perlawanan ini selesai. Inilah dua pemain di barisan depan bagi pasukan Terengganu yang akan melakukan sepak mula yang telah pun dimulakan sebentar tadi. Foto Abawi dan juga Dos Santos dipertaruhkan harapan yang cukup tinggi oleh penyokong-penyokong pasukan Terengganu, kerana mereka telah berjaya menunjukkan kombinasi yang begitu menarik. Tetapi apakah mereka akan dapat menghadapi pasukan Perak yang juga ketandusan sebarang kejuaraan musim ini, dan hanyalah Piala FA menjadi kejuaraan yang boleh dirangkumi oleh pasukan Perak pada musim ini. Kekasaran yang telah pun dilakukan terhadap Silva Ricardo Adrian. Kita lihat ulang tayang bagaimana satu tackle yang agak keras yang dilakukan oleh Nur Hisham Hassan memberikan sepakan percuma sekarang ini bagi pasukan Perak. Ricardo Adrian bersiap sedia untuk melakukan sepakan percuma ini. Satu hantaran tinggi ke depan pintu gol, cuba mencari Khalid Chamlus, tetapi sudah pun dikawal dengan sempurna oleh pemain-pemain barisan belakang pasukan Terengganu yang pastinya mengetahui tentang bahayanya pemain barisan depan Perak, terutamanya Khalid Chamlus. Masakan yang cuba dilakukan, satu gerakan menarik, satu peluang yang terbuka, sayang sekali. Satu gerakan yang cukup menarik yang diilhamkan oleh pemain ini, yaitu Alfa Foto Abawi, tetapi kita lihat sebentar lagi bagaimana satu rempatan ke depan pintu gol hampir lagi memberi jaringan sendiri yang akan dilakukan oleh pemain barisan back pasukan Perak. Satu kedudukan yang agak bahaya tadi Bakar. Apapun kita tumpukan perhatian sekarang ini kepada sepakan penjuru yang akan dilakukan oleh pasukan Terengganu. Asakan awal yang cukup menarik. Satu sepakan yang agak menarik dilakukan oleh Syarul Izran, tetapi gagal di sana Foto Abawi. Begitu juga dengan Dos Santos. Satu lagi gerakan yang cuba diatur Syarul Izrain, satu through ball, tetapi agak lambat saya kira Foto Abawi. Sudah pun dikawal oleh Muhammad Hamsani Ahmad, tidak memberi ruang dan juga peluang kepada pemain ini. Sudah ada indikasi Bakar, gerakan-gerakan menarik nampaknya dimulai oleh pasukan Terengganu. Sememangnya itulah yang boleh dijangkakan dengan Alfa Foto Abawi ini. Memang telah menunjukkan satu gerakan yang begitu cantik sekali, menewaskan 2 ataupun 3 pemain pertahanan. Ini sesuatu yang seharusnya menjadi amaran awal untuk pasukan Perak, dan hampir-hampir ada konteks sedikit tadi, terjatuh dia di dalam kotak penalti, tetapi pengadil telah meneruskan permainan. Tetapi yang pastinya sesuatu yang amat membahayakan untuk pasukan Perak, iaitu Alfa Foto Abawi ini. Di sana ialah pemain bahaya mereka, Dos Santos, tetapi membiarkan sahaja untuk lontaran ke dalam. Bekerja keras Samsul Saad yang saya kira diberi tugas untuk mengawasi pergerakan Dos Santos.
Kawalan yang dilakukan oleh Syahrul Nizam juga telah pun ditolak keluar untuk memberikan sekali lagi lontaran ke dalam. Suatu penguasaan yang menarik sebenarnya ditunjukkan oleh pasukan Terengganu di minit-minit awal separuh masa yang pertama ini. Syamsul bersama-sama dengan Syahrul Nizam. Gerakan yang tidak menjadi, yang cuba diatur oleh Maju. Mudah dikawal oleh Rosli Hussein, tetapi hantarannya tidak kemas daripada Rosli. Kita lihat bagaimana kawalan Syahrul Nizam sebentar tadi, tetapi sudah pun bersiap sedia pemain Perak, terutamanya Syahrul Nizam Mustafa. Begitu juga dengan pemain backnya iaitu Luciano Cooks yang mengawal sebentar tadi pergerakan ataupun gerakan yang cuba diatur oleh pemain-pemain Terengganu. Agak confident corak permainan pasukan Terengganu di minit-minit awal separuh masa yang pertama ini. Agak sayang Baka kita tidak dapat melihat aksi Liu Kit Kong, begitu juga dengan Frank Siato di dalam skuad pasukan Perak, sesuatu yang saya rasa mungkin menjejaskan sedikit corak permainan pasukan Perak. Itulah beberapa pertukaran dan beberapa penyesuaian yang telah sedikit sebanyak menjejaskan letak permainan Perak dalam beberapa lewat perlawanan Liga Super dan dia juga dalam Piala AFC. Susunan yang terpaksa berubah-ubah ketiadaan Liu Kit Kong, Asma Bakri, sedikit sebanyak itulah yang memaksa rombakan dilakukan oleh jurulatih Perak Tony Neto. Tolakan yang tidak begitu tepat yang dilakukan oleh Rosli Hussein, dan inilah jurulatih pasukan Terengganu Muhammad Nik yang saya kira telah berjaya membentuk satu pasukan yang agak jitu dan akhirnya layak ke pertandingan akhir Piala AFC ini. Gerakan yang menarik sekarang ini, satu lagi cross, satu tangkapan yang tidak kemas sebenarnya daripada Syamsuri Mustafa, tetapi nasib baik recovery yang dilakukan oleh Syamsuri tidak memberi peluang kepada pemain Perak untuk meluru. Satu hantaran cross yang menarik saya kira sebentar tadi dilakukan oleh Maju. Gerakan Dos Santos, satu rempatan dari luar yang dilakukan oleh Dos Santos, serong di sebelah kanan pintu gol. Minit ke-5 separuh masa yang pertama ini. Kita lihat bagaimana cross yang dilakukan oleh Maju, tangkapan yang tidak kemas daripada Syamsuri Mustafa, tetapi Khalid Jamlus gagal untuk mencuri kesempatan itu. Sepakan gol bagi pasukan Perak, iaitu penjaga golnya Hamsani Ahmad yang sekarang ini mungkin sedikit tertekan dengan asakan demi asakan yang dilakukan oleh pemain-pemain Terengganu. Kawalan mudah sebentar tadi Syahrul Ezrain. Hantaran jauh sekarang ini mencari Yoganathan, tetapi Yoga pula gagal untuk mengawal hantaran itu. Akhirnya terlepas peluang bagi pasukan Perak untuk mencipta gerakan yang lebih berkesan. Anu masih lagi menguasai permainan. Nur Hisham dibantu sekarang ini oleh Zairo Anwar, terpaksa menolak ke belakang. Hantaran jauh ke depan pintu gol, cuba diarahkan kepada Poto Wabawi. Masih lagi gerakan Zairo. Satu gerakan yang menarik sekarang ini, tidak offside. Melakukan rempatan, satu lagi percubaan yang cukup menarik dilakukan oleh Muhammad Syahrul Ezrain pada situasi yang amat menarik, tetapi sayang sekali rempatan yang dilakukan CP sedikit. Kita lihat bagaimana dia begitu confident melakukan satu percubaan yang menarik, hanya terkeluar sedikit saja di sebelah kanan pintu. Sedikit memeranjatkan lah ya, kalau yang dikatakan oleh Cekawi tadi, bagaimana yakin sekali letak permainan pasukan Terengganu di awal-awal cup final ini. Walaupun mereka bolehlah dikatakan bukan pasukan pilihan, tetapi dengan dua gerakan daripada Poto Wabawi dan juga hantaran yang cantik daripada Zairo Anwar tadi, hampir-hampir Syahrul Ezrain. Jadi memanglah Terengganu nampaknya sekarang ini telah sedikit sebanyak mendapat rentak permainan mereka. Jadi kata kita harus ingat juga Baka ya, pasukan Terengganu adalah antara pasukan yang begitu lama berehat menunggu pertandingan akhir ini berlangsung, dan walaupun ada kebimbangan bahawa mereka mungkin sedikit kehilangan rentak, tetapi nampaknya ianya tidak berlaku pada malam ini. Mungkin setiap pemain berada pada
keadaan fizikal yang cukup tegap ataupun stamina yang mencukupi. Jadi mungkin inilah yang memberi sedikit kelebihan saya kira bagi pasukan Terengganu dalam separuh masa yang pertama setakat ini. Syamsul, hantaran yang sia-sia. Satu corak permainan bakal ya. Kalau kita lihat kedua-dua pasukan, mereka lebih suka mengamalkan hantaran-hantaran jauh. Jarang-jarang sekali melakukan gerakan one-two untuk memecah barisan pertahanan. Apakah ini sudah menjadi semacam corak permainan bagi pasukan-pasukan di negara kita? Itu sebenarnya sesuatu yang tidaklah begitu positif sangat untuk bola sepak kita, kerana kemungkinan pasukan-pasukan yang bermain masih lagi mencari ataupun ketandusan sedikit, pemain-pemain yang betul-betul kreatif untuk memegang bola. Tetapi apa yang dapat dilihat, Zairul Anwar Zalani nampaknya bagi saya lah setakat ini mampu sedikit banyak untuk melakukan tugas yang seperti itu. Satu lagi gerakan yang gagal disambut dengan sempurna oleh Alfa Foto Abawi yang kita lihat di gambar. Lontaran ke dalam sekarang ini Nur Hisham Hassan. Perlu segera menggerakkan serangan. Hantaran jauh yang dilakukan oleh Rosli Hussein, tetapi mudah dikawal oleh pemain Perak untuk mengeluarkan bola dari kawasan bahaya. Tetapi mereka masih lagi diasak. Dos Santos kali ini terlepas, walaupun dia meluru, tetapi gagal untuk melakukan connection yang dikehendaki. Satu hantaran yang tepat dilakukan sebentar tadi oleh rakannya. Hantaran ke dalam Foto Abawi kali ini terlepas. Khalid Jamlus juga menghadapi kesukaran. Yoganathan sekarang ini menggerakkan serangan bagi pasukan Perak, dibantu sebentar tadi oleh rakannya. Ini dah pemain yang diharap-harapkan untuk menggerakkan bahagian midfield, yaitu Ricardo Adrian. Tetapi lihatlah gerakan yang akhirnya terkandas begitu saja, yang diatur oleh pemain-pemain Perak, seolah-olah menghadapi kesukaran sebenarnya untuk melakukan hantaran-hantaran yang lebih tepat untuk memecah barisan pertahanan pasukan Terengganu. Inilah satu lagi peluang yang baik, tetapi nasib baik Syamsul Saad menyelamatkan keadaan bagi pasukan Perak. Jelas bahwa Nanta Kuma juga agak tenggelam corak permainannya di minit-minit awal ini. Permainan yang sudah pun masuk ke minit yang ke-10 separuh masa yang pertama ini. Pemain nombor 7, itulah pemain yang disebut oleh Bakar sebentar tadi, yaitu Zairul Anwar, yang dikatakan memiliki corak permainannya agak menarik. Rosli Hussein lontaran. Kembali semula kepada Rosli. Akhirnya dia keluar oleh Nanta untuk memberikan lontaran ke dalam. Sementara itu pengadil menyatakan sesuatu, apakah kekasaran sebenarnya dilakukan oleh Nanta. Sepakan percuma atau lontaran? Lontaran, kata pengadil. Sekali lagi Nanta memberikan lontaran ke dalam. Nur Hisham Hassan, Rosli antar jauh ke depan pintu gol. Mudah bagi Luciano Gox mengeluarkan bola dari kawasan bahaya. Di sana ialah pemain import yang sekarang ini bergerak di barisan tengah, yaitu pemain pertahanan Muhammad Silak. Tolakan yang tidak kemas sebentar tadi daripada Nur Hisham. Yoga, gerakannya menarik sekarang ini, cuba diatur. Anju mencari rakan. Terlepas pula di sana Syahrul Nizam Mustafa. Jadi mudah bagi pemain memakai jersey nombor 24 ini, yaitu Muhammad Silah yang berasal dari Sierra Leone. Kawalan kemas yang dilakukan oleh pemain-pemain back, terutamanya Luciano Gox, mengawal pergerakan pemain Dos Santos. Perak sekarang ini mempunyai peluang untuk melakukan gerakan, tetapi sayang sekali terlepas gerakan yang cuba diatur. Lihatlah berapa ramai pemain Terengganu yang sudah pun turun di barisan pertahanan mereka. Satu lagi peluang yang cuba dilakukan, tetapi sekali lagi terlepas pemain ini, yaitu Keith Manju, yang mendapat 2-3 peluang keemasan, tetapi masih lagi menghadapi kesukaran untuk melepaskan ledakan yang lebih kemas, yang lebih tepat ke arah pintu gol. Akan menarik daripada Dos Santos, tetapi pemain nomor 8 Chan Wing Hong yang mengkasari pergerakan Dos Santos dilayangkan kad kuning oleh pengadil.
penerima kad kuning yang pertama pada malam ini di minit yang ke-12. Kita lihat bagaimana tackle ataupun tolakan yang dilakukan oleh Chan Wing Hong. Sepakan percuma sekarang ini bagi pasukan Terengganu. Chip tinggi ke depan pintu gol, cuba mencari foto Babawi. Terlepas satu lagi kedudukan yang bahaya sekarang ini. Zairo telah pun melepaskan bola kepada Muhammad Syarul yang mengawal sekarang ini. Kembali semula kepada Zairo, mencari ruang untuk melepaskan percubaan. Satu kedudukannya agak menarik. Kelekaan di barisan pertahanan, hampir-hampir lagi memberi peluang kepada Dos Santos untuk hanya perlu melakukan sentuhan ataupun connection yang lebih kemas. Kita lihat bagaimana Hamsani sudah pun terpegun sebenarnya, tetapi sayang sekali sambungan ataupun connection yang cuba dilakukan serong terlalu jauh dari pintu gol. Baka satu kedudukan yang semakin menarik, terutamanya bagi pasukan Terengganu. Dan satu kedudukan yang sememangnya harus dicari sangat oleh pasukan Terengganu kerana perlu mendapatkan gol awal dan kerana dilihat tadi pasukan Perak sudah mula sudah juga mendapatkan rentak permainan mereka walaupun tanpa Ahmad Syarul. Pasukan Perak ini sebuah pasukan passing team memiliki hantaran-hantaran baik dan nampaknya sedikit sebanyak sudah mula di antara Syarul Nizam Mustafa, Khalid Jamlos dan juga pemain import mereka sudah mula dapat menggerakkan sedikit. Jadi Terengganu kalau boleh sudah pastilah ingin mencari gol secepat yang mungkin. Rosli, satu tolakan yang tidak tepat yang dilakukan oleh Rosli, gagal dibaca oleh rakan-rakan. Mententeramkan sedikit keadaan sekarang ini Syamsul. Yoga, tandukan yang tidak kemas yang cuba dilakukan oleh Yoga, seorang lagi pemain muda yang ditengahkan oleh pasukan Perak. Dan sekali lagi asakan dilakukan sekarang oleh pasukan Terengganu. Satu hantaran cross yang mudah dikawal oleh Syamsul. Nampaknya agak confident corak permainan pemain yang berpengalaman ini. Apakah Yoga akan dapat melakukan sesuatu? Coba dibantu sebentar tadi oleh Mantakuma. Tetapi sekali lagi nampaknya barisan midfield yang agak longgar. Peluang sekarang ini bagi pasukan Terengganu. Satu lagi percubaan daripada Alpha Potowabawi. Kita lihat ulang tayang bagaimana agak lambat Luciano Gox untuk menutup ruang dan akhirnya memberi peluang pada Alpha Potowabawi melakukan percubaan. Tetapi mungkin dari situasi ataupun kedudukannya agak sukar kerana saya kira Muhammad Hamsani Ahmad sudah pun berada pada posisi yang tepat untuk mengawal percubaan ini. Neto, dia juga mengharapkan sekurang-kurangnya memenangi Piala FA pada musim ini kerana mungkin musim inilah dianggap musim yang tidak begitu memuaskan bagi skuad pasukan Perak. Mereka cuba mengejar 4 kejuaraan tetapi 3 sudah pun terlepas dari cengkaman. Jadi hanya tinggal 1 saja. Yoga cari Khalid ataupun Machu sebenarnya berada di sana. Tetapi dia sendiri sukar untuk mengawal. Akhirnya bola keluar mengharapkan simpati pembantu pengadil yaitu Muhammad Kamil Tumin. Tetapi lontaran ke dalam diberikan kepada pasukan Terengganu. 16 minit sudah pun berlangsung permainan separuh masa yang pertama ini. 15 menit yang saya kira mendebarkan bagi penyokong-penyokong pasukan Perak. Apakah Baka setuju dengan keadaan ini ataupun kenyataan ini? Sudah tentunya sebagai sebuah pasukan yang pilihan mencari kejuaraan mereka sekurang-kurangnya ingin menamatkan musim ini dengan 1 kejuaraan. Piala FA juga menjadi idaman kebanyakan pasukan. Nampak gaya dengan corak permainan Terengganu sesuatu sudah pastilah saya kira memang benar penyokong-penyokong mereka perlu berasa cukup resah ketika ini Syukawi. Sesuatu yang menarik Bakar kita lihat corak permainan pasukan Terengganu seperti yang dijangkakan. Mereka sentiasa saja naik ke atas, kemudian ramai pemain akan turun ke bawah apabila diasak. Dan sekarang ini mereka cuba mengatur serangan. Ada kekurangan di barisan serangan sebenarnya kerana lambat pemain-pemain yang turun itu untuk naik ke atas. Itulah yang sesuatu yang belum lagi
dapat digunakan kesempatan sepenuhnya oleh pasukan Perak. Juga nampaknya pasukan Perak sedikit lambat juga untuk melakukan gerakan. Mungkin Yoga Nathan pemain ini masih lagi belum dapat letak, seorang pemain yang berpotensi sebenarnya menurut kata Syakawi juga. Pasukan Terengganu itulah satu kekurangan yang mungkin juga akan memerangkap mereka dalam perlawanan ini. Satu lagi gerakan yang cuba diatur dan akhirnya melakukan percubaan jauh, sesuatu yang mungkin sudah tidak mempunyai arah bagi Khalid Jamlus. Pada situasi yang tidak begitu menentu, dia mengharapkan support yang mencukupi sebenarnya dari barisan midfield, itu tidak diperolehi dan akhirnya dia terpaksa secara solo melakukan percubaan jarak jauh. Tetapi lihatlah percubaannya agak liar. Mungkin satu percubaan yang menarik juga bagi Khalid Jamlus, kerana dia juga adalah seorang pemain yang boleh melakukan satu percubaan yang mengejutkan penjaga gol lawan. Penguasaan ditunjukkan oleh pemain-pemain Terengganu. Chip yang diarahkan sekali lagi kepada Foto Wabawi, tetapi dia berseorangan saja di dalam kotak penalti. Sukar bagi Foto Wabawi untuk melakukan sesuatu. Sementara itu Dos Santos juga lebih banyak bergerak di bahagian tengah untuk membantu barisan serangan. Dan inilah pemain import, iaitu pemain di barisan pertahanan, Muhammad Silah bagi pasukan Terengganu, yang sentiasa saja membayangi kita maju. Lontaran ke dalam yang akan dilakukan oleh pasukan Perak, iaitu Ahmad Azlan Zainal. Maju. Sukar terpaksa tolak ke belakang semula kepada Ahmad Azlan. Akhirnya terlepas begitu saja. Dos Santos sekarang ini cuba bergerak pantas. Sekali lagi dia dijatuhkan, tetapi permainan diteruskan, kata pengadil. Counter attack yang cuba dilakukan oleh pasukan Perak. Apakah mereka akan dapat melakukan sesuatu? Yoga akan melakukan cross. Kesilapan pula dilakukan oleh Yoga Nathan. Akhirnya terlepas satu lagi gerakan serangan yang cuba diatur oleh pasukan Perak dalam separuh masa yang pertama, menit yang ke-20. Pada anda yang baru saja mengikuti siaran secara langsung ini, anda sedang menyaksikan pertandingan akhir Piala FA, pertemuan di antara pasukan Perak bertemu dengan pasukan Terengganu yang dibawakan kepada anda oleh Tenaga Nasional. Saya kira bakal kedua pasukan sudah pun settle down sekarang ini. Cuma mungkin gerakan-gerakan mereka pula kelihatan sudah tidak begitu teratur sekarang. Cuma dan mungkin sedikit berbeza ialah serangan pasukan Terengganu lebih berbahaya sedikit dengan gandengan Dos Santos dan juga Foto Wabawi. Dan secara keseluruhannya ingin saya mengatakan corak permainan dan formasi pasukan Terengganu ini nampaknya masih lagi dalam keadaan terkawal, Syakawi. Perak perlu bangkit dengan segera. Mungkin juga mereka menghadapi masalah kerana ketiadaan beberapa pemain-pemain berpengalaman, terutamanya di bahagian midfield, di mana Ahmad Syahrul Azhar tidak diturunkan. Mereka juga kehilangan Liu Kit Kong. Gerakan pantas daripada Chang Ni Hong, tetapi mudah dikawal oleh Rosli Hussein. Tolakan yang cuba mencari Foto Wabawi juga dipintas dengan cukup sempurna oleh pemain ini, iaitu Luciano Cox. Tetapi penguasaan masih lagi ditunjukkan oleh pemain-pemain Terengganu. Ahmad Silah akhirnya mudah menolak kepada penjaga golnya, Syamsuri Mustafa. Pengalaman beraksi dengan pasukan kebangsaan saya kira sudah cukup untuk mendewasakan Syamsuri dengan pengalaman. Masih lagi berlegar di kawasan tengah. Khalid mencari Yoga, terlalu kuat pula. Saya pernah melihat aksi pemain ini bakal ketika pasukan Perak menewaskan pasukan MPPJ dalam peringkat kumpulan Piala Malaysia. Corak permainan Yoga agak menarik, tetapi malam ini mungkin tekanan beraksi di pertandingan akhir ini membawa tekanan yang berbeza kepada dia. Khalid sama-sama dengan maju, tidak mencari gerakan itu, akhirnya terkandas begitu saja. Terengganu pula agak lambat melakukan gerakan. Zairo, seperti bakal kata, saya kira Terengganu perlu
mempercepatkan counter attack, gerakan-gerakan counter attack. Kerana gerakan-gerakan ini memberi peluang pada pemain-pemain Perak untuk turun semula berkumpul di depan pintu gol mereka. Sekali lagi hantaran jauh yang mudah dikawal oleh Syamsul. Sekali lagi gerakan yang tidak menjadi. Hisham, Rusli, hampir kesilapan dilakukan dan akhirnya coba dirampas oleh pemain Perak yang mudah saja mengawal keadaan sekarang ini. Kesilapan pula dilakukan oleh Chan Wing Hong, tetapi satu percubaan daripada luar kotak penalti. Satu lagi percubaan jauh yang dilakukan melepasi pintu gol. Percubaan yang dilakukan oleh Zairo Anwar. Kita lihat, dia mungkin sudah melihat di mana Hamsani berada, tetapi sukar bagi beliau untuk melakukan sepakan yang lebih tepat ke sasaran. 24 minit sudah pun berlalu. Kedudukan masih lagi 0-0. Perak mempunyai peluang sekarang ini, tetapi tidak menjadi pula gerakan yang cuba diatur melalui Silva Ricardo Adrian. Santos terlepas, foto bawah Bawi juga terlepas. Satu saat sekarang ini. Lambat gerakan yang diatur Anta. Dan apakah gerakan kali ini akan lebih berkesan? Chan Wing Hong, Yoganathan. Gerakan bersama-sama dengan Ricardo Adrian juga tidak menjadi. Akhirnya kecewa Yoganathan apabila gerakan one-two yang cuba diatur bersama dengan Silva Ricardo Adrian juga terkandas begitu sahaja. 25 menit sudah berlangsung, bahkan nampaknya belum lagi ada jaringan yang diharap-harapkan daripada kedua pasukan. Walaupun kedua pasukan melakukan gerakan-gerakan, mungkin kekurangan masih lagi. Yang mana satu pemain yang akan menghasilkan satu detik yang penuh inspirasi, defense splitting pass, terutama sekali apabila berhampiran di kawasan kotak penalti. Walaupun nampaknya Terengganu mungkin mempunyai sedikit kelebihan itu buat waktu ini, Perak pula masih menantikan gerakan-gerakan kerana Ricardo Silva, ketiadaan Ahmad Syahrul, selalunya dia akan bergandengan berdua, tetapi sedikit sebanyak terpaksa menghalakan hantaran-hantaran ke sebelah sayap. Mereka masih lagi berusaha sekarang ini untuk memecah kebuntuan walaupun menghadapi kesukaran. Ali Chamlus nampaknya dia sendiri lebih banyak bergerak di bahagian midfield untuk menggerakkan serangan. Khalid gagal untuk melepaskan diri, tetapi masih lagi mengawal. Akhirnya mencuba maju mengejar, tetapi sudah pun keluar Syamsuri untuk mengawal keadaan. Walaupun berjaya menjaringkan gol, tetapi pembantu pengadil di hujung sana, Muhammad Kamil Tumin, sebenarnya sudah pun mengangkat bendera lebih awal kerana menyalahkan, ataupun bola sebenarnya barangkali sudah pun terkeluar daripada garisan gol. Jadi sepakan gol diberikan. Kita lihat ulang tayang. Maju, saya kira dia yang mengasak Syamsuri Mustafa. Jadi sudah pun dapat dikesan oleh Muhammad Kamil Tumin. Dan sekaligus saya kira bola sudah pun terkeluar daripada garisan gol untuk memberikan sepakan gol kepada pasukan Terengganu. Maju terlepas Muhammad Silah. Perlu segera menggerakkan semula serangan bagi pasukan Terengganu. Inilah penyokong Perak yang terus memberikan sokongan kepada pasukan mereka. Teran ke dalam yang akan dilakukan oleh Nigzul Aziz yang menggantikan tempat Nur Fadli alias. Syahrul Ezrain, kawalannya menarik daripada Syahrul, tetapi dia pula dikasari dan sepakan percuma sekarang ini.
bagi pasukan Terengganu. Satu situasi yang mungkin menarik bagi pasukan Terengganu. Kita lihat ulang tayang bagaimana kekasaran yang dilakukan oleh Syamsul Saad, memberikan sepakan percuma sekarang ini dari sebelah kanan pintu gol di luar kotak penalti. Satu situasi yang harus digunakan dengan sebaik-baiknya oleh pemain-pemain Terengganu, terutamanya pemain yang kita lihat sebentar tadi, Dos Santos, begitu juga dengan Poto Abawi. Sementara itu Sukidin nampaknya memberi teguran kepada pemain-pemain supaya tidak berlaku tolak menolak, tarik menarik di antara mereka. Di depan pintu gol, apakah ini akan dapat menghasilkan sesuatu? Sayang sekali, seperti yang dicangkakan Poto Abawi dicari, tetapi gagal pula bagi Poto Abawi untuk melakukan tandukan yang lebih kemas. Saya kira sudah pun dikawal tadi oleh Hamsani untuk menyelamatkan keadaan. Satu kedudukannya agak berbahaya. Akhirnya akan penjuru sekarang ini bagi pasukan Terengganu dari sebelah kiri pintu gol, yang akan dilakukan oleh Syahrul Izrain. Satu in-swinger yang mudah saja dikawal oleh pemain-pemain Perak. Rempatan dari luar kotak penalti yang cuba dilakukan oleh Zairo Anwar sekali lagi gagal. Hampir masuk ke menit yang ke-30 separuh masa yang pertama. Belum lagi ada jaringan dalam pertandingan akhir Piala FA di Stadium Nasional Bukit Jalil. Maju coba menggerakkan serangan, tetapi sekali lagi tidak menjadi gerakan yang coba diatur. Permainan diteruskan, kata pengadil. Tapi mudah bagi pemain-pemain Terengganu. Muhammad Silah mengawal keadaan. Sementara itu K. Nantakuma juga menghadapi kesukaran untuk melakukan gerakan kekasaran yang dilakukan terhadap Zairo. Tetapi pengadil tidak memberikan sepakan percuma kepada pasukan Terengganu. Zairo. Depannya tadi ialah Ricardo Adrian. Masakan yang dilakukan, sekali lagi melakukan percobaan terus, dan apakah ini boleh menghasilkan sesuatu? Tetapi sekali lagi Terengganu juga gagal, dan gerakan pantas daripada Ricardo Adrian sekarang ini. Melihat saja Nick Zol di depannya. Masih lagi Ricardo Adrian akhirnya berjaya juga. Sudah pun terkena, saya kira, Nick Zul Aziz untuk memberikan sepakan penjuru yang barangkali menggembirakan sedikit penyokong-penyokong Perak, mengharapkan sesuatu daripada sepakan penjuru yang akan dilakukan oleh Silva Ricardo Adrian. Saya kira dia akan melakukan outswinger, menunggu saja pemain yang tinggi di barisan depan, yaitu Kita Maju. Satu gerakannya menarik, peluang yang terbuka, tetapi sayang sekali rempatan yang dilakukan pula tidak kencang. Bahkan satu situasi yang menarik sebentar tadi, hampir-hampir lagi memberi peluang kepada pemain ini untuk menjaringkan gol. Inilah satu peluang yang terbaik, mungkin melalui set piece peluang lebih cerah untuk pasukan Perak, kerana gerakan-gerakan mereka sebelum ini tidak nampak dapat memberikan ketajaman. Dan dilihat di situ sebenarnya Nantakuma memang telah melakukan kekasaran. Apapun satu yang positif untuk pasukan Perak, hampir-hampir juga mereka dapat memboloti pintu gol pasukan Terengganu. Itulah mungkin satu-satunya peluang yang terbaik diperoleh oleh pasukan Perak dalam menit yang ke-31 sebentar tadi. Tetapi sayang sekali pada posisi yang agak sukar bagi pemain Kita Maju untuk melakukan satu rempatan yang lebih tepat, satu rempatan yang lebih kencang. Dan follow up yang cuba dilakukan oleh Nantakuma juga telah pun dipersalahkan. Harisam bersama-sama dengan pemain back, yaitu Muhammad Silah. Begitu juga dengan Nick Zul Aziz. Dan juga Syahrul Izrain perlulah berhati-hati, ataupun Rosli Hussein perlulah berhati-hati sekarang ini, kerana sudah ada gerakan-gerakan menarik daripada pasukan Perak. Yang
telah mula menguasai permainan sekarang ini. Mungkin sudah mula mendapat rentak yang diinginkan. Hantaran jauh yang mencari Jogernathan. Kawalan menarik daripada Jogernathan, mencari ruang untuk melakukan cross, tetapi pantas pemain Terengganu meluru untuk menyelamatkan keadaan, tidak memberi sebarang peluang kepada Jogernathan. Tindakan menarik yang dilakukan oleh Muhammad Nur Hisham Hassan. Apapun sekurang-kurangnya Perak mendapat satu lagi sepakan penjuru. Satu lagi peluang yang mungkin dapat dipergunakan kali ini dengan sebaik-baiknya oleh pemain-pemain mereka untuk mencari gol. Silva Ricardo Adrian akan melakukan sepakan penjuru ini. Siap sedia ke Nantakuma. Berada di sana ialah Mazuki Yusof. Pasukan Terengganu yang sudah berturun di depan pintu gol mereka. Akhirnya kesemua pemain terlepas, termasuklah tandukan yang cuba dilakukan, dan sekaligus menghadapi kecederaan sekarang ini. Satu situasi yang mungkin agak sukar bagi pemain-pemain di barisan depan. Walaupun pemain ini, saya kira Silva Ricardo Adrian, banyak melakukan gerakan-gerakan untuk membantu barisan serang. Jauh untuk Khalid Jamlus, mudah dikawal oleh Muhammad Silah, memberikan kepada penjaga Syamsuri Mustafa. Sebenarnya hanya mengharapkan hantaran-hantaran jauh ke depan pintu gol. Gerakan-gerakan pendek tidak lagi digunakan, terutamanya oleh pasukan Perak sendiri. Masuk ke minit yang ke-35, separuh masa yang pertama, belum lagi ada jaringan. Kedudukan masih lagi 0-0. Taran yang cuba mencari Fatua Bawi. Santos sekarang ini mengawal bagi pasukan Terengganu. Tetapi lihatlah bagaimana kesukaran yang dihadapi oleh Dos Santos. Dan akhirnya terlepas begitu saja gerakan yang cuba diatur bersama-sama dengan Nur Hisham Hassan untuk lontaran ke dalam bagi pasukan Terengganu. Nur Hisham kepada Dos Santos. Gagal untuk melepaskan diri daripada kawalan yang dilakukan oleh Nantakuma. Tolakan yang dilakukan oleh Rosli Husin yang berusaha keras, dibantu di sana tadi oleh Zairo. Nanta, gerakan menarik. Silva Ricardo Adrian sekarang ini boleh menggerakkan serangan. Dia juga melakukan kesilapan, tetapi berjaya juga mencuri bola itu semula. Mudah bagi pemain back pasukan Terengganu, yaitu kapten mereka sendiri Zul Harisam, mengawal keadaan. Rosli, satu lagi gerakan yang cuba diatur. Sekali lagi Dos Santos juga terlepas. Corak serangan yang mungkin sudah dapat dibaca oleh pihak lawan sebenarnya, Baka, yang diatur oleh pasukan Terengganu khususnya, kerana sentiasa menumpukan perhatian kepada Alfa Foto Bawi dan juga Dos Santos. Memang ternampak ya pada pelanan akhir pada malam ini, rentak permainan agak perlahan lah kalau nak dibandingkan dengan sorakan dan juga aksi-aksi dalam Cup Final selalunya lebih pantas. Tetapi mungkin ini juga pendekatan dan juga taktik yang ditekankan oleh pelatih kedua pasukan. Sambil itu percubaan Khalid Jamlus, itulah satu dua gerakan hanya yang begitu. Tetapi Terengganu walaupun menguasai permainan, Zairo dan juga dibantu dengan baik oleh Mazuki Yusof, perlu lebih cepat sedikit untuk melakukan gerakan-gerakan apabila masuk ke kawasan penalti lawan. Kalau kita lihat, Baka, pergerakan Khalid Jamlus juga nampaknya tidak begitu menjadi, kerana dia lebih banyak terpaksa berada di bahagian midfield untuk cuba mendapatkan bola, kemudian mengatur gerak di barisan depan. Apakah ini kerana tidak ada support yang mencukupi di barisan midfield bagi pasukan Perak sekarang? Memang benar sekali ya, bukan kita nak mengatakan ketiadaan Ahmad Syahrul lagi, dia memang sudah tiada dalam pasukan, tetapi jelas sambil itu kita lihat satu gerakan yang bahaya untuk pasukan Perak. Memang Khalid
Jamrus terpaksa lebih banyak di barisan midfield, agak deep, membiarkan pemain ini Muhammad Silah agak bersorangan di barisan depan, walaupun sebenarnya Khalid Jamrus diharapkan sebagai seorang penjaring dan pernah mendapatkan hat-trick sebelum ini. Mungkin juga kerana rentak permainan yang masih belum begitu menjadi pasukan Perak di barisan midfield, memaksa Khalid sedikit turun untuk mendapatkan bola. Sepakan gol ataupun sepakan percuma sebenarnya bagi pasukan Terengganu. Menghadapi kesukaran sekarang ini, Foto Abawi yang terpaksa saja bergerak bersama-sama dengan Dos Santos, sentiasa saja menukar posisi mereka bagi mengelirukan sedikit barisan pertahanan pasukan Perak. Tetapi Syamsul Saad dan rakan-rakan di barisan pertahanan nampaknya bermain dengan baik pada malam ini, terutamanya untuk mengawal pergerakan Dos Santos dan juga Foto Baba. Ricardo Adrian terlepas, tetapi nasib baik dapat mengejar semula. Khalid Jamrus dicari bersama-sama dengan Maju, tetapi kesukaran juga dihadapi oleh pemain ini, yaitu Kita Maju. Khalid, begitulah kesukaran yang dilakukan. Khalid Jamrus, Kita Maju. Ada 3 pemain yang mengawal Kita Maju, akhirnya terlepas begitu saja. Asakannya agak keras sebenarnya dilakukan sebentar tadi oleh Muhammad Silah terhadap pemain ini, yaitu Ahmad Azlan Zainal. Jadi sepakan percuma sekarang ini bagi pasukan Perak. Hampir masuk ke minit yang ke-40. Kita lihat ulang tayang bagaimana asakan keras yang dilakukan oleh Muhammad Silah. Sepakan percuma. Yoga juga terlepas. Kawalan yang kemas dilakukan sebentar tadi oleh Nur Hisham Hassan, dibantu sekarang oleh Rosli Hussein. Di sana tadi ialah Zairo. Zul Harisam pula gagal melepaskan sepakan yang lebih kemas, sudah pun dihalang oleh pemain Perak untuk memberikan lontaran ke dalam. Ketua Bawi sekali lagi dicari, tetapi dia sentiasa saja dibayangi oleh Syamsul Saad. Nanta, tidak tepat hantaran yang dilakukan oleh K. Nantakuma. Silah mudah mengawal keadaan, akhirnya terpaksa menyepak keluar untuk mengeluarkan bola dari situasi yang membahayakan untuk memberikan lontaran kepada pasukan Perak. Lontarannya akan dilakukan oleh Ahmad Azlan Zainal. Terus ke depan pintu gol, tetapi lihatlah sendiri bagaimana sukarnya pemain-pemain Perak untuk mencari sedikit ruang ataupun sedikit peluang, terutamanya pemain ini Kita Maju bersama-sama dengan Khalid Jamrus yang diharap-harapkan oleh Tony Naito barangkali untuk menggegarkan pintu gol pasukan Terengganu. Apakah Ahmad Syarul Azhar akan dibawa masuk? Kerana seperti kata saya dan juga kata Baka, sememangnya ada kelonggaran di bahagian midfield dan mereka amat memerlukan Ahmad Syarul Azhar sekarang ini. Dan memang ada kelonggaran dan mungkin juga ada sedikit penjagaan, tetapi saya rasa semuanya itulah dalam satu kedudukan kekeluargaan. Jadi pasukan Perak nampaknya telah membaca keadaan itu dengan baik dan akhirnya sekarang ini membuat pertukaran, memasukkan, mungkin ada tinggal 3-4 minit saja lagi. Tetap penting untuk pasukan Perak, tetap penting untuk Ahmad Syarul Azhar untuk mendapatkan letak secepat mungkin, apatah lagi dengan Yoga Nathan. Walaupun memang pemain yang berpotensi, tetapi nampaknya tekanan yang sedikit mendesak, terlalu mendesak untuk pemain muda ini. Jadi satu langkah yang wajar pasukan Perak memasukkan pemain berpengalaman mereka, Ahmad Syarul Azhar. Jadi mungkin dengan kemasukan Ahmad Syarul Azhar ini akan memperkukuhkan semula barisan tengah. Kerana seperti yang kita lihat, disitulah sebenarnya kelemahan bagi pasukan Perak. Disitulah yang menyukarkan Khalid Jamrus dan juga Kita Maju untuk menggerakkan serangan bagi pasukan Perak ini.
Sementara itu tercedera saya kira Muhammad Silah yang sekarang ini menerima rawatan di luar padang. Jadi permainan barulah dimulakan semula sekarang ini. Pelakan yang dilakukan oleh pemain nombor 8 sebentar tadi itu Chan Wing Hong. Di sana adalah Nanta. Kekasaran pula yang berlaku sekarang ini. Dan akhirnya kad kuning dilayangkan oleh pengadil kepada pemain nombor 11 Muhammad Syarul Izran apabila menjatuhkan pemain yang baru saja menjejakkan kaki sebenarnya ke atas padang, iaitu Ahmad Syarul Azhar. Kita lihat bagaimana insiden itu berlaku. Keras corak permainannya. Jadi sememangnya kad kuning telah pun dilayangkan oleh pengadil. Sepakan percuma sekarang ini bagi pasukan Perak yang pastinya mendapat sedikit keyakinan dengan kemasukan Ahmad Syarul Azhar. Begitu juga dengan penyokong-penyokong Perak yang berada di Stadium Nasional di Bukit Jalil ini. Cobaan terus yang dilakukan, dibiarkan saja oleh penjaga gol Terengganu, iaitu Muhammad Syamsuri Mustafa. Cobaan yang kencang sebenarnya, tetapi serong daripada sasaran. Percubaan yang dilakukan oleh Khalid Jamrus. Fatou Abawi. Tetapi Luciano Gox sudah pun mengawal keadaan walaupun berada sama-samanya di situ ialah Dos Santos. Percubaan terus pula kali ini dilakukan oleh Rosli Hussein. Tetapi tugas paling mudah bagi Hamsani. 3 lebih kurang 1 minit saja lagi permainan akan tamat dalam separuh masa yang pertama ini. Keseluruhannya bagaimana bakal melihat permainan kedua pasukan separuh masa ini? Tidak begitu menyerlah di segi usaha ataupun gerakan untuk mencipta peluang, walaupun pasukan Terengganu sedikit kelebihan di barisan midfield, Zairo dan juga Mazuki Yusof. Tetapi menarik untuk kita mengetahui apakah reaksi pasukan Terengganu, Zairo dan juga Mazuki Yusof, keseluruhan pemain mereka, kerana pasukan Terengganu nampaknya masih dalam terkawal. Jul Harizan dan juga Muhammad Silah telah bermain dengan agak baik, mengawal keadaan. Tetapi itulah, kalau separuh masa kedua nanti tidak boleh sewenang-wenangnya lagi pasukan Terengganu. Mereka terus perlu mencari satu ketajaman yang benar-benar tajam untuk mendapatkan gol pada separuh masa kedua nanti. Jadi begitulah juga saya kira apa yang sedang bermain di kepala jurulatih pasukan Terengganu yang kita lihat sebentar tadi, iaitu Muhammad Nik. Masa tambahan 2 minit diberikan dalam separuh masa yang pertama ini. Apakah dalam masa 2 minit ini mungkin kita akan melihat satu gol yang akan dapat dicipta? Sama-samalah kita tunggu. Nanta. Chan Wing Hong. Sekarang ini Terengganu berpeluang untuk melakukan gerakan. Dos Santos, tetapi agak sukar untuk melepaskan diri dari kawalan Ken Nantakuma. Memangnya menarik corak permainan Ken Nantakuma, walaupun tidak ada apa-apa kekasaran yang dilakukan oleh Nantakuma ataupun dia dipersalahkan oleh pengadil, kerana itulah corak permainan yang selalunya dilakukan oleh Ken Nantakuma. Apabila mengawal pemain lawan, sentiasa saja menjatuhkan lawan, dan ini memberikan sepakan percuma sekarang ini. Mazuki Yusof mudah ditanduk keluar sebentar tadi oleh Ricardo Adrian untuk menyelamatkan keadaan. Chan Wing Hong, gerakan yang menarik cuba dilakukan, tetapi sekali lagi terkandas di bahagian tengah. Kekasaran yang dilakukan terhadap Khalid Jamrus, tetapi permainan diteruskan. Sementara itu sudah pun offside pemain ini, yaitu Dos Santos. Dan akhirnya whistle dibunyikan oleh pengadil. Subkidin Muhammad Saleh untuk menamatkan permainan separuh masa yang pertama ini. Tidak ada jaringan daripada kedua-dua pasukan.